Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muizzah binti Muhammad Noh dari kumpulan 1 Mod PDPP Pendidikan Islam Rendah. Subjek ini adalah subjek pedagogi yang diajar oleh Encik Abdul Haris bin Johari. Pada video tugasan ini adalah saya akan menerangkan tentang 2 kemahiran mengajar, iaitu set induksi dan juga bahan bantu mengajar yang dikenali sebagai BBM. Apa itu set induksi? Set induksi ialah satu set pembelajaran bagi memulakan satu pelajaran yang melibatkan idea, teknik, proses, aktiviti dan sumber bagi menarik minat pelajar supaya bersedia menghadapi pembelajaran. Oleh yang demikian, setiap guru perlu merancang set induksi yang menarik dan mempunyai kaitan topik pada kelas itu. Tempoh masa set induksi ialah 3 hingga 5 minit. Ayuh sama-sama kita lihat contoh video set induksi pada paparan sebentar lagi. Set induksi yang saya akan tunjukkan sebentar lagi adalah berjenis penceritaan dan juga soal jawab supaya murid-murid dapat mengetahui topik yang belajar pada hari tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Okey, semua sihat hari ini? Dah makan sarapan ke belum? Dah makan. Kita makan sarapan untuk apa? Untuk tenaga supaya kita boleh belajar. Jadinya kita nak buat sedikit senaman boleh? Boleh. Untuk menambah lagi tenaga supaya kamu boleh fokus dalam kelas. Okey, senamannya macam sebelum ni. Kita tarik nafas, kira 1, 2, 3, 4, 5. Bila 5, kamu sebut ha. Macam tu. Boleh? Boleh. Okey. 1, 2, 3. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Hembus. Lagi sekali. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Hembus. Macam mana semua? Bertenaga ke tak bertenaga lagi? Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah. Okey, hari ni Ustazah nak cerita pasal kisah Ustazah boleh? Boleh. Nak dengar ke tak nak dengar? Okey, satu hari Ustazah dengan keluarga pergi jalan-jalan ke Terengganu. Pergi Terengganu jalan-jalan dah kan? Sampainya waktu solat Zuhur, kita kenalah solat Zuhur. Ustazah pun berhentilah di suatu masjid dekat Terengganu tu. Dan pergi masjid Terengganu, bila Ustazah nak buka paip, tak ada air. Ustazah tengok, kenapa tak ada air ni? Buka paip sebelah perempuan tak ada. Ustazah pergi belah lelaki. Tak ada juga air. Ustazah cek tandas masjid, tak ada juga air. Jadi, bila tak ada air, Ustazah terjumpa pula Pak Imam masjid tu. Ustazah tanya Pak Imam tu, Pak Imam, mana air? Lepas tu Pak Imam kata apa? Kata satu kampung di Terengganu ni tak ada air. Dah 3 hari tak ada air. Lepas tu Ustazah terdiam. Jadi Ustazah terfikir, macam mana kalau tak ada air nak solat? Agak-agak siapa boleh jawab? Okey. Kena tayamum, betul tak kawan-kawan? Sebab apa kena tayamum? Sebab tak ada air. Sebab tak ada air. Ustazah pergi mana-mana, semua tak ada air. Jadinya Ustazah kena tayamum. Pernah dengar perkataan tayamum? Pernah. Pernah? Apa
Kemahiran mengajar yang kedua ialah bahan bantu mengajar yang dikenali sebagai BBM. Demikianlah tadi contoh video set induksi yang telah dipaparkan sebentar tadi. Baiklah, sekarang saya ingin menekankan tentang kemahiran mengajar yang kedua, iaitu bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar yang dikenali sebagai BBM bermaksud segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam bilik darjah. Bahan bantu mengajar bukan hanya terhad kepada buku teks, gambar-gambar, papan tulis dan kapur sahaja, tetapi ia merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan semua panca indera serta merangkumi apa sahaja yang dapat dialami oleh para pelajar. Bahan bantu mengajar boleh dibahagikan kepada 3 kategori yang terdiri daripada pelbagai jenis, iaitu: pertama, bahan bantu mengajar bukan elektronik; kedua, bahan bantu mengajar elektronik; ketiga, bahan-bahan bercorak pengalaman dan bahan sebenar. Bahan bantu mengajar BBM pada tugasan video ini, saya menggunakan gambar, video, bahan seperti bedak dan akhir sekali simulasi seperti kaedah bertayamum. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan tayamum? Okey, tayamum ialah menyapu debu tanah ke mana? Okey, Sazah nak ketua kelas email. Okey, sila bangun. Okey, cuba baca niat tayamum. Kuat-kuat. Nawaitu tayamum malis tibati sholati lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Okey, tepuk tangan semua. Okey, terima kasih kepada email kerana membacakan lafaz niat tayamum. Okey, cuba kita baca sama-sama. Nawaitu tayamum listibahati sholati lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Okey, seterusnya rukun tayamum ya anak-anak. Saya nak terangkan. Yang kedua, menyapu debu ke muka. Yang ketiga, menyapu debu pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Yang keempat adalah tertib. Tertib itu ialah mengikut susunan. Okey, sekarang ni jadi bagi kita nak lagi faham lagi penerangan tentang tayamum, Ustazah akan tunjukkan video
Kalau tak jumpa debu tanah yang suci, dekat Shopee, dia ada jual dah. Dia ada jual yang macam ni. Dia jual pasir. Debu tanah yang suci dekat Shopee ke, dekat online ke, boleh beli. Okey, faham? Kalau tak ada air, boleh bertayamum guna produk ni. Saja tak jual tapi saja beritahu je. Okey, faham semua? Okey, sekarang ni Saja nak tunjuk kaifiat bertayamum. Apa itu kaifiat bertayamum? Apa tu kaifiat bertayamum? Maksudnya cara-cara kita bertayamum. Okey, sekarang Saja dah bagi bedak kan? Sebab apa Saja guna bedak? Saja tak nak guna pasir. Saja nak gantikan debu tanah yang suci. Okey, kat situ. Okey, semua dah Saja letakkan bedak kan dekat atas meja. Okey, Saja akan tunjukkan cara-cara. Ambil sikit. Saja sikit. Okey, mula-mula. Okey, tengok semua. Okey, sekarang ni Saja akan tunjukkan cara-cara bertayamum. Okey, yang pertama sekali kena buat apa Nana? Okey, baca niat tayamum sama-sama. Okey, sekarang ni kita ada tangan kan? Kita tepuk tangan kita pada debu tanah ni, tepuk. Okey, kemudian kita tepis-tepiskan dia sebab kita nak kurangkan debu tanah. Kemudian kena buat apa? Kena sapu ke muka. Sekali je, ya betul sekali je. Okey, dah sapu dah semua? Dah. Okey. Kemudian tepuk lagi sekali. Tahan je. Lepas tu tepiskan dia debu tanah. Tak nak bagi tebal sangat. Lepas tu kita kat mana dulu? Tangan kanan dia ke siku macam ni. Macam kamu bersilat. Macam tu. Kemudian tangan mana? Tepuk lagi. Kurangkan debu dia. Terus kurangkan debu. Tangan kiri pula. Kemudian apa? Dah selesai apa? Tertib. Maka selesailah kamu punya tayamum. Okey, faham tak tayamum pada? Okey, sekarang Saja harap semua faham berkaitan pengertian tayamum, syarat-syarat tayamum, rukun-rukun tayamum. Okey? Okey, Saja nak minta bantu semua. Assalamualaikum. Rukun-rukun tayamum, syarat-syarat tayamum. Okey, selain ketiadaan air, apa lagi yang memerlukan tayamum? Waktu kita waktu sakit. Dengan apa lagi? Dengan keadaan air. Kalau air itu terlalu sejuk ataupun air terlalu panas yang membuatkan kita tak boleh nak berwudu, kita boleh bertayamum. Faham ke tak faham? Pembelajaran seterusnya pada hari esok. Demikianlah tadi penerangan tentang maksud tayamum, syarat tayamum, rukun tayamum beserta kaedah bertayamum bersama murid. Seterusnya, saya ingin menunjukkan latihan 1 iaitu kuis pada papan tulis. Kuis itu akan diberikan beberapa minit untuk murid menjawab. Okey, jadi baiklah kita dah belajar tentang pengertian tayamum, syarat-syarat tayamum, rukun-rukun tayamum, serta kita pun dah buat simulasi kaedah cara-cara nak bertayamum. Kemudian Saza pun dah terangkan tentang perkara yang membatalkan tayamum. Jadi Saza ada buat sedikit latihan macam kuis untuk kamu supaya kamu lebih faham apa yang kita dah belajar.
Apa itu kemahiran penutup? Kemahiran penutup untuk menentukan bahawa pengajaran guru itu berkesan dan berjalan lancar. Kemahiran penutup pelajaran sama juga pentingnya dengan kaedah memulakan pelajaran. Penutupan pengajaran yang baik akan meninggalkan kesan yang mendalam di lubuk hati para pelajar. Ia merupakan bahagian akhir sesuatu pelajaran. Aktiviti-aktiviti rumusan, pengukuhan dan penilaian biasanya diadakan dalam bahagian penutup ini. Kemudian, di samping itu, guru juga boleh menggunakan bahagian penutup ini untuk menilai pencapaian objektif serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Terdapat dua jenis penutup, iaitu penutup kognitif dan penutup sosial. Penutup kognitif bertujuan untuk mengukuhkan segala isi pelajaran dan kemahiran yang telah dipelajari. Penutup sosial pula ialah bertujuan untuk memberi satu perasaan pencapaian kepada pelajar-pelajar supaya mereka ingin terus rasa belajar. Kemahiran mengajar yang terakhir ialah kemahiran penutup. Di sini saya membuat rumusan, kemudian saya mengulang semula pelajaran dan saya memberi sekilas topik untuk kelas seterusnya supaya murid boleh meneka apa yang saya akan ajar pada kelas seterusnya. Yang terakhir saya bagi latihan kepada murid. Ni Saza nak buat rumusan tentang topik tayamum. Jadinya Saza nak dengar sikit daripada pelajar-pelajar kita. Boleh tak Saza nak dengar rumusan apa yang kita belajar daripada topik tayamum? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, Saza nak yang pertama daripada Afi. Afi, apakah rumusan yang kita belajar pada hari ini? Kita hendaklah wajib menunaikan solat walaupun ketiadaan air ataupun dalam keadaan sakit. Betul. Bertayamum, kita kenalah solat walaupun tak ada air ataupun kita dalam keadaan sakit. Jadi kita hendaklah bertayamum. Okey, sekarang ni Saza nak dengar daripada Ali. Boleh tak Ali? Boleh, Ustaz. Pengajaran dari topik tayamum ialah yang sangat mementingkan kebersihan. Ya betul. Islam ni sangat pentingkan kebersihan. Walaupun tak ada air, kita guna debu tanah yang suci, bukan tanah yang kotor. Betul tak kawan-kawan? Betul. Okey, sekarang ni Saza nak dengar daripada pelajar perempuan pula. Anissa, apa pengajaran yang awak dapat daripada topik tayamum ni? Apa yang saya dapat rumuskan pembelajaran pada hari ini ialah kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk mengerjakan ibadah. Betul. Bertayamum ni Allah bagi kemudahan pada kita untuk mengerjakan ibadah. Sekarang kita dah dapat rumusan dah. Ketiga-tiga daripada pelajar. Yang pertama, Islam mementingkan kebersihan. Yang kedua, solatlah walaupun kita sakit ataupun tak ada air. Yang ketiga, Allah bagi usaha kepada orang Islam untuk beribadat. Okey, kita dapat rumusan sebentar tadi daripada 3 pelajar. Sekarang Ustazah nak kupas balik apa yang kita belajar tadi. Kita belajar pasal apa? Pengertian tayamum. Kita belajar pasal apa? Rukun tayamum. Yang ketiga kita belajar pasal apa? Syarat tayamum. Keempat kita belajar pasal perkara yang membatalkan tayamum. Bagus Ali. Okey, sekarang ni kita dah kupas apa topik-topiknya. Yang penting ingat tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua tangan hingga ke siku dengan syarat tertentu. Bilakah boleh bertayamum? Bila tiada air atau keadaan air itu sendiri
Sini. Sini Afiq. Sini Afiq. Okey, cuba Afiq bagi sikit. Cuba Afiq azan sikit. Bagi sikit je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey dah. Agak-agak topik apa pada minggu depan? Pasal azan dan iqamat. Nanti, balik nanti, kamu cubalah tengok topik pasal azan dan iqamat. Boleh tengok kat Google, boleh tengok kat YouTube, ataupun boleh minta ajar dengan ibu ayah. Okey. Kemudian Ustazah ada tinggalkan sedikit latihan untuk kamu jawab di rumah dan hantar pada minggu depan hari Jumaat. Okey, jumpa lagi.